أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa saddaqahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia kita lagi setakat hari ini, setakat malam ni. Dan Allah masih kurniakan kita iman, alhamdulillah. Allah bagi lagi kita Islam, alhamdulillah. Allah bagi lagi nikmat hidup dengan sihat, alhamdulillah. Allah bagi lagi kita kesempatan untuk solat berjemaah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Allah masih mengurniakan kita nikmat waktu lapang untuk kita duduk di dalam rumah Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala nikmat yang baik ini terus kekal sampailah kita mati bertemu Allah Subhanahu wa taala yang pastinya suatu hari nanti. Amin insya-Allah. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi Mabua Kudung, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, rakan media, saudara Fairuz dan juga saudara Zairul, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihat tuan-tuan? Alhamdulillah. Sebelum kita nak pergi lebih lanjut, jangan lupa untuk berniat i'tikaf. Niat i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Duduk bagi elok, sandak bagi elok, lena pun boleh pahala. Yang tu je. Baik. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab Ta'zimul Quran kita pada bab kelebihan surah-surah. Kebetulan sama pula dengan bab di Masjid Timah baru ni kan. Kelebihan surah-surah. Pada muka surat 98. Muka surat pun sama dengan mereka. Iaitu kelebihan Al-Mu'awwidhatain. Muka surat 98, kelebihan Al-Mu'awwizatain. Sebelum tu kita sentuh berkenaan kelebihan surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad. Dan kita tengok pada malam ni iaitu kelebihan Al-Mu'awwizatain. Apa itu Al-Mu'awwizatain? Surah Al-Mu'awwizatain itu surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Dan kalau kita sebut Al-Mu'awwizat,
Kalau sebut al-mu'awwidzat, tiga-tiga tu. 3 qul. Bahasa orang kampung kita panggil 3 qul. Senang, mudah faham. Tuan-tuan, sebelum kita nak masuk surah Al-Mu'awwidzatain, saya nak bagi satu nak cerita kat mana? Nak cerita macam mana? Satu ilmu di dalam surah Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Ikhlas, tuan-tuan, dia semua berhenti dengan huruf dal. Betul tak? Okey. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Semua mati dengan huruf dal. Ni satu tip. Tip dia apa, tuan-tuan? Tuan-tuan perasan tak? Di dalam surah Al-Ikhlas, kalau tuan-tuan membuka Quran, semua huruf dal tu dia berbaris, melainkan huruf dal pada ayat yang ketiga. Pada Waqaf ayat yang ketiga, huruf surah Qul huwallahu ahad, tuan-tuan yang mana ada handset boleh tengok Quran kat handset tu. Pada ayat yang ketiga, dal dia tu berbaris sukun. Yang dal-dal lain berbaris, ada yang mula-mula berbaris dhammatain, yang kedua dhammah, yang penghabis pun dhammatain, yang tu. 2 baris di hadapan lah, kita panggil dhammatain. Orang bahasa kampung kita panggil baris 2 depan. Tok guru saya ngajak dulu sekolah rendah, baris 2 depan, dia kita mudah faham. Mai Arab sikit dhammatain, boleh belakang. Kan, dan ni saya ajak kat budak-budak 69. Jadi dia faham sudah. Kan, yang tu. Nanti bila dia main besar sikit, kita bawa ajak depa istilah-istilah. Baik. Tuan-tuan, ada tak beza kalau berhenti pada dhammatain ataupun berhenti pada tanda sukun, tanda mati? Ya, ada beza. Kita tak perasan selama ni. Kan, saya pun tak apa nak terang saja, dah kebetulan kita masuk terang pilah satu ilmu ni. Okey. Tuan-tuan, kita berhenti setiap ayat pada surah Al-Ikhlas dengan qalqalah kubra. Betul tak? Ataupun kita panggil berhenti melantun. Lantun dia agak berat sikit sebab dia duduk penghujung. Jelas nah? Tapi dia tak seberat berhenti dalam surah Al-Falaq. Sebab apa tak berhenti sama macam surah Al-Falaq? Sebab surah Al-Falaq penghabis dia huruf qaf. Yang ni penghabis dia huruf dal. Beza. Kenapa beza? Huruf qaf dia lebih berat daripada huruf dal, dia punya sifat. Okey, tak apa. Yang tu sekali kita tak payah masuk lagi. Kita tengok tentang surah Al-Ikhlas tu. Dia beza lah. Kalau lantunan dia tu, lantunan huruf ba dengan lantunan huruf qaf beza. Lantunan huruf ta dengan lantunan huruf jim beza. Dia beza. Nanti kalau kita belajar tentang sifat huruf, kita akan tahu benda tu. Adapun yang kita nak sentuh ni, tuan-tuan, dalam surah Al-Ikhlas, iaitu berhenti. Huruf qalqalah ada 5. Baju dia kotak. Kan? Ba, jim, dal, qaf, ta. Baju dia kotak. Itu istilah untuk mengajak budak-budak. Kalau orang tua mengajak kita dulu, tok guru saya mengajak sekolah rendah, qaf, ta, ba, jim, dal. Betul. Kalau mengajak budak-budak, saya teknik saya, baju dia kotak. Baju, ba, jim. Dia, dal, kotak, qaf, ta, kotak. So budak ingatlah baju dia kotak. Kan kalau kita tanya dalam kelas pun, okey, sebut huruf qalqalah, semua sebut baju dia kotak. Kan okeylah, janji budak-budak boleh dapat. Baik. Beza tak? Ya, tuan-tuan, berbeza. Dengar betul tak? Kalau huruf qalqalah yang berhenti dan pada waktu dia berhenti tu dia memang mati. Lantunan dia tak sekuat huruf yang ada baris. Jelas tak? Huruf dal
dia sukun. Kan huruf dal yang pada baris yang ketiga tu dia sukun. Jadi lantunan dia tu tak sekuat ayat yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Yang pertama, yang kedua dan yang keempat tak sama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tu tak sekuat de 1, 2 dengan 4. Akan tetapi kalaulah pi harung semua lebih kurang bunyi sama, taklah menjadi kesalahan. Cumanya kita tekan sebab apa? Sebab dia ada, sebab dia jadi lagu tu sebab dia berbaris mati. Huruf dal tu dah mati sebelumnya, dia dimatikan. Jelas tak? Berbanding pada ayat pertama, kedua dan keempat, dia tak mati, tapi kita matikan dia disebabkan kita berhenti. Jadi dia lantun dia lagi kuat. Itu salah satu ilmu lah dalam surah Al-Ikhlas yang mana kita sentuh kelebihan dia. Antara kelebihan dia pada sifat Allah di dalam surah Al-Ikhlas. Daripada ayat pertama sampai ayat keempat, semua berkenaan sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Kan, Maha Esa. Esa ke Esa? Allah Maha Esa. Kan, saya 3 tahun lepas baru tahu sebutan yang betulnya Esa. Kita duk mengaji dari kecil sampai ketua, duk Allah Maha Esa. Rupanya Esa. Saya duk heran sebab apa? Pasal apa jawi eja alif sin? Alif sin alif, lepas tu alif sin. Putus asa alif sin alif. Allah Maha Esa alif sin. Saya duk kata pasal apa? Beza eja ni. Rupanya Esa sebutan dia. Tak apa, yang penting kita faham maksud dia tunggal, yang tu je. Kan banyak je istilah bahasa Melayu kita sendiri, orang Melayu pun tak nak sebut kan. Yang tu. Baik. Kelebihan dia sebab keempat-empat ada sifat Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita minta pertolongan. Yang ketiga, Allah tidak beranak. Dia memang tunggal, tidak beranak. Dan tidak diperanakkan, tak ada siapa bapa dia. Yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah sebut tak ada siapa boleh challenge dengan dia. Kan tuan-tuan. Tapi hari ini kita takut. Berapa ramai dah berani cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, cabar Allah Taala. Dahlah hang cabar melakukan dosa, bila orang tegur ke arah kebaikan hang cabar pula nak keluar Islam. Apa cerita? Hang dah secara terang-terangan melakukan dosa. Lepas tu bila orang tegur untuk berubah, hang cabar pula. Orang tegur, lepas tu orang nak kenakan undang-undang yang memang Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut. Salah, memang tetap kena hukum. Hang cabar nak keluar Islam. Hang seolah-olah cabar Allah Ta'ala. Kita ni sebenarnya, hak mana tak kenal Allah ni, bolehlah buat belagak. Sungguh jaga. Hak mana tak kenal Allah betul ni boleh buat belagak. Sebab apa? Dia tak nampak Allah Ta'ala tu. Akan tetapi berapa banyak dah Allah Ta'ala sebut. Jangan buat pasal dengan dia. Jangan buat, boleh faham bahasa kita agak kasar sikit ya. Boleh faham lagu tu lah. Jangan duk cari pasal. Contoh, mereka geng LGBT. Mereka pok tu cari pasal dengan Allah Ta'ala. Abang saya siap. Walhal Allah Ta'ala sebut, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Allah Ta'ala sebut dah tu. Bagaimana Allah Ta'ala balas balik kepada golongan kaum Nabi Lut alaihi salam yang belagak cabar Allah Ta'ala. Nabi kata jangan duk buat, jangan nak buat, nak buat. Hang nak buat juga. Allah buat apa? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Aku terbalik hangpa terus. Malahan aku lontarkan wa amtarna 'alaiha hijarah. Aku lempak kepada hampa batu-batu daripada min sijil, daripada api neraka. Mandud, bertubi-tubi. Maksudnya nak buat apa? Allah bagi gempa bumi pun kita tak boleh nak buat apa dah. Allah hantar tsunami dulu pun kita tak boleh nak buat apa dah. Tiba-tiba mutaakhir ini berapa ramai manusia yang berani cabar Allah Subhanahu Wa Taala. No wonder lah tuan-tuan, doa kita balik masih belum diterima oleh Allah.
Yang mana kita selalu sebut, yang kita pernah sebut itu, tangan hak sama doa, tangan hak tu juga duk lawan Allah Ta'ala. Mulut hak sama duk minta kepada Allah, mulut hak sama juga duk berani melawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal'iyazubillah. Walhal Allah Ta'ala sebut, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang kita mengaji tu. Tuan-tuan yang tu. Baik. Kita tengok kelebihan surah Al-Mu'awwizatain, diceritakan oleh An Uqbah bin Amir qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzilat alayya ayatun lam yura misluhunna qattul mu'awwizatain. Daripada Uqbah bin Amir telah berkata bahawasanya Rasulullah pernah habaq dekat dia. Apa yang Rasulullah habaq dekat dia? Beberapa ayat telah diturunkan kepada aku. Yalah, Quran memang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kata apa? Tidak ada yang semacam yang ni. Semacam dua surah ni. Kan? Cak kita tengok apa kelebihan dua surah tu. Baik. Kemudian diceritakan juga daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashih kulla layla jama'a kaffayhi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalik 3 marrat. Baik. Diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kelakuan Nabi, kelaku Nabi, sunnah Nabi. Setiap malam Nabi akan buat. Mana? Dicerita lagu mana? Iza awa ila firashi, apabila Nabi nak pi ke katil dia, maksud kata nak lena. Waktu Nabi nak lena, kulla lailah, setiap malam Nabi buat benda ni. Kulla, setiap malam. Jama'a kaffai, Nabi akan himpunkan dua tapak tangan dia. Kemudian Nabi akan tiup di kedua tapak tangannya setelah Nabi baca hak 3 surah tu. Apa dia tuan-tuan? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Thumma yamsahu, kemudian Nabi sapu. Dua tapak tangan tu Nabi himpun, Nabi baca 3 tu, Nabi akan sapu badan dia, mastata'a min jasadi, seluruh badan dia yang mana dia mampu sampai. Kita ada yang badan kita tak boleh nak sampai kan, macam saya besar, belakang ni tak boleh nak sentuh. Kan tak boleh sentuh kita. Tak boleh sentuh. Kan cuci belakang pun kena pakai, orang panggil dalam bahasa Arab muas'alah. Kalau bahasa Melayu kita akan panggil yang macam bulu sabut, macam sabut lah. Bahasa sini tak tahu. Yang kita duk buih mandi tapi hak ada kayu tonyoh kat belakang. Kalau muasal, kalau di Mesir kita panggil hak yang tu lah. Rassal, kita duk panggil bubuh sabun atas dia, bagi keluar buih, tonyoh tam belakang. Kan tak ada tempat yang tak boleh kena kan. Ada tempat macam depan ni tak ada masalah, kita boleh kena semua. Kan macam tu. Maka Nabi pun dia akan lagu tu, dia akan baca 3 qur kat tapak tangan dia tiup. Nabi akan mulakan daripada apa? Ala ra'si, dari kepada kepala dia, Nabi sapu, wa wajhi, muka dia, wa ma aqbala min jasadi, dan keseluruhan badan dia. Dan Nabi ulang benda tu 3 kali. Subhanallah, sebelum lena. Tuan-tuan, kalau tengok kelaku Nabi ni, kita pun memang respect gila abang sangat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, satu manusia yang tak ada dosa, terlindung daripada segala dosa, dijamin oleh Allah sendiri manusia yang pertama akan masuk syurga, dijamin sendiri oleh Allah.
Daripada Nabi mula manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat nanti, manusia yang pertama akan masuk syurga Nabi Muhammad. Orang lain nak masuk syurga tunggu dulu, biar Nabi Muhammad masuk dulu. Dah dijamin. Tapi kelaku Nabi ni, perbuatan Nabi ni, Allahu Akbar. Siapa nak mencari lagi syurga? Berbanding dengan manusia macam kita ni, saya ni. Kita tak dijamin syurga, tapi kelaku kita tak macam Nabi tu. Nak wirid lepas sembahyang membelah. Tak sungguh cakap. Walhal tuan-tuan, Nabi bukan baca 3 qun ni sebelum nak lena saja tuan-tuan. Nabi buat juga 3 qun ni selepas solat fardu. Selepas solat fardu. Kita wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali pun ada jemaah hak marah. Ada satu masjid yang saya mengajak tuan-tuan, dalam 30 masjid yang saya mengajak ni, ada satu masjid tu ustaz nak cerita, dia marah dekat tok imam tu sampai dia pergi tendang signboard tu. Signboard masjid tu, masjid lagi 500, masjid sekian-sekian lagi 500 meter, dia pergi tendang. Saya tanya, memang tak puas hati pasal apa? Dia pun tak puas hati saya wirid panjang sangat lepas solat maghrib. Pasal wirid saja tenang saya buat masjid. Subhanallah. Walhal itulah waktu mustajab, itulah tempat mustajab. Tempat mustajab dalam masjid, waktu mustajab lepas solat. Nabi pun buat, tapi kita nak abang sibuk je lebih pada Nabi tu. Alah ustaz, Nabi dulu tak ada Twitter. Nabi dulu tak ada Facebook. So tak ada nak update status. Tak perlulah benda tu semua. Kami memang kena lepas sembahyang kena update Instagram, kena kalut pergi mata lagi tempat banyak. Tuan-tuan, adakah itunya berbaloi di akhirat nanti berbanding wirid selepas solat? Tapi nak abang kelazatan manusia ni, dia mengkaburi iman kita. Yang tu. Nabi buat benda ni sebelum lena. Kita sebelum lena buat apa tuan-tuan? Macam seperti benar kita kata, update status dulu. Buka WhatsApp tengok status orang. Oh dia ni tahu kalau petik nama dia ni mah je setiap hari. Kan sekejap lagi dia tunjuk cincin mah. Bentuk lah ni apa duk famous bentuk daun ketum. Dok sungguh. Cincin mah pun buat bentuk daun ketum. Mai dia ni jual emas gold bentuk apa bar. Dia ni duk cerita pasal saham dia. Dia ni duk cerita macam Zairul kita tahu. Dia update status dia pasal lagi 40 hari nak masuk Ramadan. Kita tahu. Duk countdown lah. Kan? Duk countdown. Tak apa hari dah tuan-tuan lah. Tu. Allahumma balighna Ramadan. Amin. Kan doa tuan-tuan lah. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Doa tu sebenarnya didoa oleh para salafus soleh 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum doa tuan-tuan. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai masuk bulan Ramadan. Kita ni lagu tu. Nak baca doa bismikallahumma ahya wa amut pun kadang-kadang terlepas pandang. Tuan-tuan, baca. Kan? Sebab kita tahu Nabi buat. Kan? Apa kelebihan dia? Baik, saya cerita ni 5 kelebihan surah Al-Mu'awwizat. 5 kelebihan surah Al-Mu'awwizat. Surah Al-Mu'awwizat ni kita faham 5 kelebihan 3 qul. Boleh faham bahasa kita. Yang pertama iaitu surah 3 qul merupakan surah pendinding, pelindung dan juga pendinding kita. Nak keluar rumah, nak pergi musafir, baca surah Al-Mu'awwizat. Dah kunci habis semua rumah kan. Dah bubuh padlock hak jenis katok bunyi yang jual kat go shop kan yang tu. Katok sekali bunyi tet tet. Katok bunyi tet tet tet. Katok kali ketiga pong dia punya hinyak. Tapi tuan-tuan nak cerita, kita buh mangga, pencuri tak masuk kot pintu. Tak sungguh nak cerita. Kita buh mangga gila-gila, bubuh rantai apa semua kot pintu. Dia pun tak masuk kot pintu, dia pun akan masuk kot tingkap. Bubuh grill kot tingkat, dia pun masuk kot ceiling.
Tapi ikhtiar kita juga bubuh lah juga kat mangga depan tu, kukuk dia masuk ke depan, dia kata cemuih dia masuk ke siling, hari ni kita masuk ke pintu depan lah. Kan bubuh lah juga. Nah habang teknologi depa ni, pencuri ni tuan-tuan, sariqah, pencuri ni. Depa memang boleh buka apa saja mangga habang saya siap. Contoh saya baru beli motor. Kita baru beli motor. Kita dua. Kami dua beli motor. Kami geng RS, Honda RS kami tiga. Beli motor, lepas tu depa kedai bagi mangga bubuh kat disc brake tu. Tidak. Lepas tu kita pun top up satu lagi mangga hak kunci dengan throttle dengan brake ataupun pemegang ni, handle ni dengan clutch. Kita kunci. Tuan-tuan, saya tengok kat YouTube. Sekejap tuan-tuan. Saya pergi bagi tahu pula lah ni. Kan? Depa pakai satu liquid lah. Letak kat situ, pak, terbuka. Tu nak cerita dah pak. Kita ikhtiar lagu tu, tapi jangan lupa tawakal dengan Allah. Segala master kunci pun takkan boleh lawan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu je. Kan, kalau kita yakin dengan benda tu, jangan lupa letakkan keyakinan kita dengan Allah lebih daripada hak semua tu. Hang tu nah. Yang pertama. Yang kedua, 3 qul itu merupakan surah penyembuh. Surah syifa. Kan, sakit kepala. Anda ada masa untuk sakit kepala? Tuan-tuan ambil ayat. Kan, ambil ayat masak. Ayat apa tak apa. Tuang dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu Ustaz. Baca 3 qul kat dia. Tiup dalam tu, sapu satu badan. Salah satu ikhtiar. Salah satu perbuatan yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha buat, sapu Nabi. Sebab dia tengok Nabi duk sapu muka dia sebelum mana Nabi nazak sangat, Nabi dia buat benda tu. Sayyidatina Aisyah duk tengok. Maka waktu Nabi dah tak larat, Sayyidatina Aisyah yang ambil, dia sapu pula muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang tu. Yang ketiga, dicukupkan segala keperluan dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang keempat, terpelihara daripada kemudaratan. Sama macam tadi juga peninding. Kemudaratan. Yang sebenarnya kita kata tadi apa? Keluar rumah, nak musafir. Kan? Naik kereta, sebelum start kereta baca apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Buka surah Zukhruf, ada. Surah Zukhruf. Ada ayat tu. Baik. Tengah jalan lupa baca doa. Tengah-tengah jalan baru ingat. Baca balik ulang doa tu tadi dan sambung tambah lagi satu doa dalam surah Hud. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Baca doa tu. Sebelum start perjalanan lagi, baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Lagi doa yang kita kena baca. Alah ustaz, lambat sangat kan doa. Hang kalau hafal betul-betul doa tu, tak sampai 2 minit baca semua. Tak sampai 2 minit. Kadang-kadang orang ni 2 minit punya pasal pun dia punya belah tu tak ingat. Kan, tambah-tambah dari rumah saya nak mai kat sini kan jalan kecil kan. Rumah pokok simpong, nak mai kat sini kan jalan matang sungai tu jalan kecil. Kadang-kadang tengok kereta tu remat, kalut sungguh dia. Lelah depan sampai simpang 3 ni jumpa aku juga. Kan, rasa macam nak ketuk tingkap dah sampai dah ke? Kan, tak sungguh. Tengok situasi, kalau atas highway tu boleh gagah lagi lah. Jalan kampung Dagu tu hang rembat sampai 110. Padahal nak cepat seminit je pun. Tak sungguh dia. Nak cepat seminit. Kadang-kadang geram nak tengok. Rasa saya nak buka tingkap tanya. Dah sampai dah ke abang? Yang kalut sangat tadi. Kan? Kadang-kadang sampai kat traffic light. Main handset. Duk telefon lah. Ingatkan kalut sepa sangat. Saja nak test kereta dia. Kan? Yang tu. Tuan-tuan. Sebelum keluar. Baca 3 qul. Musafir. Baca. Tuan-tuan. Dahlah kita baca 3 qul. Apa doa ataupun surah yang mana dicukupkan keperluan. Lepas itu kita musafir.
mustajab doa kita. Nampak tak cantik? Nampak tak dia punya kesinambungan itu? Musafir itu doa dia mustajab tidak? Salasun da'watun mustajabatun la syakku fihinna da'watul musafir. 3 doa yang mustajab tidak ada syak pada dia, Nabi kata. Yang pertama doa orang musafir. So kita sebelum musafir baca pula 3 qul. Siapa yang membaca 3 qul akan dipenuhi segala keperluan dia. Nampak cantik tak? Kita minta keperluan kita pada waktu mustajab doa. Tu seiring kesinambungan dia. Baik tuan-tuan, yang tu habis. Yang kelima, kelebihan dia iaitu pahala sunnah selepas mana solat. Antara waktu yang kita buat selepas solat subuh dan juga selepas solat maghrib. Kan tuan-tuan yang tu. Jangan duk marah tu imam pula. Ni sunnah. Dan yang tu. Tapi kalau rasa sibuk ada hal, silakanlah keluar. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan cuba buat catatan. Tu imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Buat buka jam rendik stopwatch tekan tek. La ilaha illallah wahdahu la syarika sampai berdoa. Tuan-tuan tengok berapa minit? 10 minit je pun. Sungguh tuan. Habis lama pun subuh. Subuh pun dekat 12-13 minit je. Tapi dia rasa berat nak sebut wirid lepas sembahyang tu. Allahu Akbar. Walhal tak tahu itulah waktu mustajab dan kita duduk di dalam tempat yang mustajab. Habis bab tu. Kita masuk pada hari ini lagi satu iaitu kelebihan surah Yasin. Lagi 5 minit nak azan. Ya dah? Kelebihan surah Yasin. Surah favorite orang Malaysia. Kan? Pada malam Jumaat. Bagus tuan-tuan. Sebenarnya amalan tu sangat bagus. Kan? Sampai doktor masyayikh di Azhar pun terkejut bila tebuk apa soalan surah Yasin. Kami punya soalan Pak Isa memang dia akan tebuk satu Quran. Contoh saya kena itu 6 soalan. Okey, dia panggil dia kata, "Aywa iqra." Ay surah apa? Tabda'u bi ya ayuhan nas. Surah apa yang dimulai? Itu antara soalan lisan dia, Syekh doktor kan depan dia tanya. Okey. Baca surah apa yang dimulakan dengan ya ayuhan nas? Kita membacalah surah An-Nisa. Kan laju itu sebab juzuk 4. Kita pun kalut baca. Okey, tak apa. Lepas tu dia tanya soalan kedua. Apakah surah? Ataupun dia kata Iqra. Surah yang ada arkanul Islam, surah yang ada dalam rukun Islam. Surah Haji. Baca surah Haji. Aku tu soalan dia. Kemudian soalan-soalan ni dia akan tebuk. Dia kata apa? Okey, sila sambung apa yang saya baca. So majlis hafazan lah, sama. Tapi sampai mana satu tahap doktor di Azhar ni terkejut. Asal tebuk soalan ni dekat budak Malaysia, relax dia berjawab. Padahal juzuk atas 20 lebih. Kan 22 nak masuk 23. Kan juzuk surah Yasin ni dia di antara 22 dan juzuk 23. Tengok-tengok budak Malaysia jawab celah gigi lah. Dia pun kata ajib kata. Aku tebuk surah yang juzuk yang 6, juzuk ke-5. Dia pun kadang-kadang sangkut-sangkut. Oh, kokak. Tapi aku tebuk juzuk 23. Dia pun lancak sungguh. Mau tak lancak tuan-tuan? Khamis malam Jumaat dia baca. Kan? Khamis malam Jumaat tuan-tuan. Maka dia pun tanya, kenapa orang Malaysia lancak sangat? Kami kata kelaziman kami hari Jumaat baca, malam Jumaat kami baca Yasin di setiap masjid di Malaysia. Satu je jawapan dia. Apa dia punya reflect atas kita punya kenyataan dia tahu. Antum ahsan nas. Kalian sebaik-baik manusia. Yang tu jawapan dia. Dia tak ada jawab, tu bid'ah. Dia tak ada jawab aku tu. Nabi tak buat, hampa buat pasal apa? Dia tak jawab lagu tuan-tuan. Dia jawab apa? Antum ahsan nas. Hampa ni sebaik-baik manusia. Sebab apa sebaik-baik manusia? Sebab apa kita baca Yasin tu bagus? Ni kita masuk. Daripada Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin.
Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atul Quran 10 marratin. Nabi pernah bagi tahu, diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi kata apa? Sesungguhnya setiap sesuatu ada dia punya jantung dia. Pisang ada jantung dia, manusia ada jantung dia, binatang ada jantung dia. Qalbun, hati, jantung. Termasuklah Quran itu sendiri. Dan jantung Al-Quran itu Nabi kata adalah Yasin. Dan Nabi kata apa lagi? Wa man qara'a Yasin. Barang siapa yang membaca Yasin, kataballahu lahu, akan ditulis kepada orang hak baca tu atas sebab pembacaan dia tu 10 marrat. 10 kali pahala umpama khatam Quran. Tu dia tuan-tuan. Kita baca Yasin sekali, pahala yang kita dapat umpama qiraatul Quran 10 marrat. Umpama kita baca Quran 10 kali. Nah, tuan-tuan. Oh, Yasin panjang juga Ustaz. Al-Ikhlas 3 kali je. Duk main diman pula tu. Mengaji bagus dah. Dia duk main punya diman tu tak tahan. Dan oh, lagu tu tak payah khatam. Tak tuan-tuan, bukan lagu tu. Pahala khatam khusus sebab kita tengok Quran. Pahala mata sebab penyaksian dia. Telinga kita dengar. Dia akan beritahu, ya Allah, dia ni memang betul duk baca. Aku dengar sendiri dia baca. Tu nampak tuan-tuan. Kelebihan dia. Bila kita khatam, banyak lagi kelebihan dia. Tuan-tuan. Siapa baca Yasin sampai habis, pahala dia umpama 10 kali khatam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata apa lagi? Bacalah kamu akan Yasin, kerana surah Yasin itu terdapat padanya keberkatan. Maka ulama mengatakan, menukilkan beberapa keberkatan dan kebaikan yang dimasukkan oleh sabdaan Nabi. Nabi pernah hampa baca Yasin. Sebab Yasin tu ada keberkatan. Apa dia keberkatan tu? Baik ulama menukilkan beberapa keberkatan. Kalau kita masuk keberkatan nanti, sambung terus. Sekali dia potong steam orang panggil. Tengah duduk syok-syok, potong mana boleh betul. Baik. Kita masuk keberkatan dia, kita berhenti. Baik, antara 10 keberkatan yang ulama nukilkan. Walaupun yang ni Nabi tak habaq secara khusus. Nabi hanya habaq secara umum. Baca Yasin akan terdapat pada dia itu keberkatan. Nama baca. Maka ulama menukilkan beberapa keberkatan yang dapat kepada orang yang baca Yasin tu. Yang pertama tuan-tuan, yang ni kita tak nak abang siap. Yang ni bukan dalil Bukan dalil kata yang ni yang ulama abang ni memang kena pakai terus. Kalau tidak nanti contoh sebab apa? Ada ulama mengatakan apa? Barang siapa yang ada ataupun barang siapa yang belum berkahwin. So tuan-tuan kat sini tak layak lah kan. Semua dah menikah. Tapi kalau nak menikah satu hari, try tengok. Baca Yasin dengan bini sekali, niat aku tu. Kan? Bini membaca untuk abang. Dan dia tak tahu niat dia nak menikah lagi. Baik. Barang siapa yang belum berkahwin dan beramal, bukan sekali baca tuan-tuan. Beramal dengan surah Yasin, maka Allah akan mempercepatkan jodoh dia. Itu kata ulama. Kan? Yang kedua, keberkatan yang ada. Tapi memang para sahabat mereka yakin dengan keberkatan ni berbanding dengan kita ni. Contoh sahabat ni mereka punya level tahap tawakal dengan Allah, yakin dengan Allah ni memang gila kentangnya orang panggil pasal kita. Kan barang siapa yang tidak cukup keperluan maka buatlah solat sunat 2 rakaat. Sahabat buat tuan-tuan, dalam keadaan miskin dia pun buat doa dalam solat, balik-balik rumah ada. Sampai tu. Tapi keyakinan mereka tu memang tinggi ya. Kita ni, betul ke tengah semayang ni? Ni betul ke ni aku dapat ni? Tengah semayang pun was-was jam. Kan bukannya baru nak baru nak cari Allah, tak boleh jadi juga. Sahabat ni lain, depa waktu depa tak perlukan benda tu pun depa sentiasa beramal. Okey yang tu. Baik, yang kedua tuan-tuan. Barang siapa yang tidak ada makanan pada dirinya, iaitu lapar, maka dia boleh, Allah Ta'ala akan mencukupi dirinya. Maksud kata dia akan kenyang.
Yang ketiga, siapa yang miskin sehingga tidak mana ada pakaian, beramallah dengan surah Yasin. Maka Allah akan menghantar kepadanya kesenangan melalui pakaian ataupun apa kesempitan yang dia nak tu dapat. Yang tu. Baik. Barang yang keempat, barang siapa yang ada perasaan takut, bacalah surah Yasin. Sebab tu salah satu surah ayat yang kita buat ruqyah tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Ayat yang kita baca tu. Salamun qawlam mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tuan-tuan tiup kat tangan, tepuk belakang orang tu. Tepuk. Kan tu salah satu lah. Dari banyak lagi tu salah satu, jangan cari tahu hak tu pi try terus. Kata tu tak jadi, Allah jam. Ustaz Farouk mohong ku. Dia tu salah satu, dia banyak lagi kan, dia ada permulaan dia tu nak kena mudah dengan apa semua. Tu salah satu dia yang tu. Kan ni mengaji baru satu tu dia pi try terus. Tak apa ni. Ayah tapi ni. Baru tadi mengaji kat masjid. Main ni, hantu tak hantu. Buat tak jadi. Gelak ni hang baca ayat tu je kat aku noh. Dia balas balik aku tu, kita mesti selera ayat cang. Terus kita ustaz bohong. Baik, tuan-tuan. Yang keenam, kelima. Jikalau terpenjara disebabkan bukan kesalahan dia, beramallah dengan surah Yasin, maka Allah akan bebaskan dia. Yang keenam, jikalau musafir, bacalah. Kan, maka sepanjang perjalanan dia itu akan mendapat kesenangan. Sebab tu Nabi hijrah, Nabi bacaan. Waktu Nabi dikepung, Nabi baca apa? Surah Yasin, betul tak? Nabi baca daripada awal Yasin sampai waja'alna min baini aidihim. Betul ya? Kan, tuan-tuan berapa ayat tu kan? Apa Nabi buat? Nabi tiup. Ada yang kata bila Nabi baca tu sebenarnya mereka dah tak nampak, Nabi taburkan pasyak atas kepala seorang-seorang. Yang tu. Ayat tu kita apa ayat tu bila? Roblox. Kan. Pi desa murni kan Roblox. Hari ni Roblox lah. Kan esok dah tak ada. Kan. Lalu waja'alna min baini aidi saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami punya mengaji benda tu punya pasal kelebihan tu ustaz. Waktu nak periksa baca kat Tok Syekh, waja'alna min baini aidi. Kan depa temu duga kita depa bercadah kita lisan. Baca kat Tok Syekh, lagi punya juah. Tiup kat Tok Syekh. Tok Syekh gelak ah. Kan? Tu. Baik. Yang ke-7. Barang siapa yang tersesat, bacalah surah Yasin. Yang ke-8. Siapa-siapa yang merasa dahaga yang melampau disebabkan ketiadaan air pada diri dia, beramallah dengan surah Yasin. Yang ke-9. Siapa yang sakit, kalau jumpa orang sakit, bacalah surah Yasin. Maka Allah akan menghindarkan daripada penyakit dia. Dan yang ke-10, 2, iaitu kalau nak ziarah orang yang nazak nak bawa kepada meninggal, sama ada dia meninggal dengan cara mudah ataupun Allah menyembuhkan penyakit yang ada pada diri dia tu. Yang tu. Tuan-tuan, yang ni tidak dikhususkan atau bukan kata apa? Tidak diambil daripada kalam Nabi direct, cuma ulama yang menukilkan tentang maksud keberkatan tu. Wallahu taala alam tuan-tuan. Habis berkenaan dengan kelebihan surah Yasin. Hari ini kita dapat berapa? 3. Lebih kurang 2 lah. Al-Mu'awwidhat, kelebihan 3 qul dan juga kelebihan surah Yasin. Kita berhenti dekat ini tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kurniakan kepada kami semua agar kami semua melalui jalan yang benar itu, ya Allah. Kau hindarilah kami daripada melalui jalan yang salah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau sampaikanlah kami, ya Allah, sehingga mana di dalam bulan Ramadan. Panjangkanlah umur kami sehingga kami dapat menikmati bulan Ramadan pada tahun ini, ya Allah. Ya Allah, kurniakan seluruh kebaikan di dunia ini kepada kami, ya Allah. Kurniakanlah juga seluruh kebaikan di akhirat sana nanti, ya Allah. Permudahkan urusan kami di dunia, di dalam barzakh, di mahsyar kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Kami minta kepadamu, ya Allah, jauhilah kami, jauhilah kami, jauhilah kami daripada diazab oleh sesaan api neraka-Mu, ya Allah. Terimalah doa kami, ya Allah. Terimalah pembacaan kami, ya Allah. Terimalah amalan kami, ya Allah. Terimalah sedekah kami, ya Allah. Terimalah zakat kami, ya Allah. Terimalah wakaf kami, ya Allah. Jadikanlah ianya wakaf, sedekah, sedekatun jariyah, pahala yang mengalir walaupun kami telah pergi meninggalkan dunia ini, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah dan silap terkasar bahasa daripada kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.